Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Umairah binti Muhammad Nasaruddin. Saya dari kelas PT1S1 07. Bagi tugasan 1 subjek PIMK 1084, saya mendapat tajuk Metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah bagi mengukuhkan keimanan seorang Muslim. Allah menurunkan Al-Quran untuk mengukuhkan akidah dan menerapkan akidah pada seorang Muslim melalui metod-metodnya sendiri. Dan dalam Al-Quran ada terdapat pelbagai penerangan yang kukuh bagi membuktikan kewujudan Allah dan kebenaran agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 266, Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Kan? Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran ini untuk kita berfikir, untuk kita membacanya dan memahaminya, kan. Dan di sini pada video ini saya akan menyungkil metodologi Al-Quran bagi penerapan akidah untuk mengukuhkan keimanan seorang Muslim. Metodologi Al-Quran yang pertama adalah kebebasan akal dari keterpaksaan dan taklid mengikut. Pada surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui dan tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan. Jadi Allah menggunakan akal kepada manusia untuk berfikir, untuk mencari, menilai tentang konsep akidah tauhid yang ada dalam Al-Quran, kan. Allah dah sediakan, Allah dah turunkan kepada Nabi Muhammad dan sampaikan kepada kita semua untuk kita sendiri berfikir, untuk kita sendiri menilai, untuk kita sendiri mencari. Dan kita dengan akal yang Allah bagi ini sebenarnya kita mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan kita dilarang untuk mengikuti, untuk sekadar mengikuti atau terpaksa mengikut agama Islam ataupun perkara-perkara yang lain tanpa mengetahui kebenarannya, kan. Jadi supaya kita tidak tersalah, dan akhir sekali Allah gunakan akal kerana dengan akal kita dapat membezakan mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Jadi dengan akal yang Allah anugerahkan kepada manusia, sekalian manusia, kita gunakanlah untuk berfikir, untuk mencari sendiri jawapannya. Metodologi Al-Quran yang kedua adalah mengarahkan manusia untuk menganalisis dan berfikir menerusi alam nyata. Al-Quran mengajak kita untuk menggunakan panca indera yang kita ada seperti mata, tangan, mulut, hidung, telinga untuk berfikir, untuk melihat kejadian alam nyata yang berada di sekeliling kita. Renungan ini akhirnya akan membawa kita untuk lebih percaya bahawa semua ini diciptakan oleh Allah, iaitu Tuhan yang Maha Pencipta. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah Al-Ghashiyah 17 hingga 20, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Apakah mereka tidak melihat kejadian unta? Kenapa Allah highlight kejadian unta di sini? Unta ini disebut sebagai bahtera padang pasir. Dia boleh memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Dia ada 4 kegunaan, iaitu susunya boleh menjadi boleh kita minum, kan. Dan ia boleh jadikan ubat untuk orang yang kurang tidur, yang orang yang buasir, ataupun orang yang tidak kencing manis, kerana dia boleh mengurangkan kadar gula. Kerana dalam susu unta itu mengandungi hormon insulin. Dan dagingnya kita boleh makan. Dan daging merupakan salah satunya daging yang bebas kolesterol, kan? Dan dia boleh menjadi rukubah, iaitu tunggangan, boleh membawa manusia, boleh menjadi bahtera pada pasir, kan? Dan dia punya
dia boleh menjadi humulah, membawa barang-barang yang banyak kan. Dan unta ini sangat special ciptaannya kerana dia boleh berjalan 400 km tanpa minum dan makan. Dan 400 km tu lebih kurang jarak antara Mekah dan Madinah. Betapa kuatnya dia boleh bertahan sejauh itu dengan membawa tunggangan yang berat. Dia punya bonggol dia boleh menyimpan lemak yang mengandungi zat makanan yang dia boleh guna ketika dia lapar. Jadi dan dia boleh minum air sebanyak 200 liter dengan sekali minum. Dan itu menjadikan dia boleh hidup 3 minggu tanpa air. Dan pelbagailah kegunaan dan manfaat unta ini kepada manusia. Kakinya boleh memijak padang pasir yang sangat halus itu, namun tidak tenggelam. Dia boleh berjalan dengan baik. Allah ciptakan kaki dia tebal, kuat, boleh berjalan di atas padang pasir yang lembut. Dan matanya, bulu-bulu pada mukanya boleh menghalang daripada panasan, sejuk, kehilangan air. Bulu matanya lebat itu boleh menghalang dia masuk padang pasir. Takkan ada sebutir pun masuk padang pasir ke dalam mata dia kerana Allah ciptakan bulu mata yang lebat. Dan di hidung dan di telinganya Allah juga bagi bulu yang lebat untuk melindungi unta itu kan. Jadi pelbagai manfaat yang unta ini Allah ciptakan yang kita boleh lihat sendiri kan. Mengapa mereka yang kafir ini masih mengingkari akhirat kan? Allah kata lihatlah kejadian unta yang amat hebat ini. Itu baru ini unta. Allah sambung lagi ayat seterusnya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Kita lihat langit tanpa tiang boleh berada di atas kita kan. Allah cipta. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan keadaan gunung ganang itu bagaimana ia ditegakkan. Bagaimana kita tahu gunung ganang ini berfungsi menjadi pasar yang kukuh pada muka bumi ini agar kita tidak bergegar kan, tidak bergoyang. Allah sebut juga dalam surah Luqman ayat 10, dia ciptakan gunung-gunung itu agar ia tidak goyang bersama kamu kan. Dengan adanya gunung ganang ini kita menjadi stabil kan, kita tidak bergerak-gerak kan. Allah ciptakan gunung ganang itu menjadi pasak bumi. Dan ayat seterusnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana dan keadaan gunung dan keadaan bumi itu bagaimana ia dihamparkan. Dan kita boleh lihat kita boleh berjalan di atas muka bumi ini kan. Kita boleh membina rumah, membina bangunan, kita boleh bekerja, kita boleh berlari dan kita boleh melakukan, kita boleh hidup di atas muka bumi ini kan. Allah hamparkan bumi ini untuk manusia hidup. Jadi sekeliling kita Allah ciptakan berbagai-bagai kejadian alam yang memberi manfaat dan sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah, ketelitian Allah dalam menciptakan. Kita boleh melihat semua itu dengan mata kita sendiri. Kita boleh rasa, kita boleh mendengar, kita boleh bau dan sebagainya. Jadi Allah itu maha hebat. Al-Quran juga membuktikan kepada kita. Al-Quran mengingatkan kita lagi untuk melihat kejadian alam. Jadi Allah menyifatkan orang-orang yang tidak mahu berfikir dan mendengar tentang bukti kekuasaan Allah, tentang ayat-ayat Allah. Mereka diibaratkan seperti binatang bahkan lebih teruk daripada itu kan? Pada surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman dan maksudnya, sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati
tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti kekuasaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah golongan yang lalai. Okay. Jadi Al-Quran, Allah mengutuklah orang yang tidak mahu melihat menggunakan panca indera yang Allah bagi, tidak mahu melihat kejadian-kejadian alam yang Allah ciptakan. Jadi firman Allah lagi dalam surah Al-Imran ayat 190 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi golongan yang berakal. Jadi apabila kita adalah golongan yang berakal, maka kita boleh melihat segala kejadian ni adalah satu kekuasaan Allah. Okay. Jadi tadabbur alam bukanlah sekadar mengamati alam semesta, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam dan refleksi yang bermakna terhadap tanda-tanda kebesaran yang Allah tampak dalam ciptaannya. Okay. Dan dengan tadabbur alam ini, dengan melihat kejadian yang Allah ciptakan ini, kita diajak untuk memperhatikan, merenung, mengambil iktibar dan pelajaran dari segala hal yang Allah ciptakan kan. Jadi dengan tadabbur alam ini dapat mengukuhkan lagi akidah kita, dan kita boleh lebih percaya kepada Allah. Sebenarnya apabila kita lebih mengamati sekeliling kita yang Allah sendiri ciptakan, ia akan mengukuhkan akidah dan keimanan seseorang. Metodologi Al-Quran dalam mengukuhkan akidah seseorang adalah dengan mengemukakan kepada kita kisah-kisah. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai kisah yang kita boleh dapati, seperti kisah Nabi, kisah Ashabul Kahfi dan kisah-kisah tauladan yang lainnya. Allah menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu ini untuk kita mengambil iktibar dan pelajaran. Dan dalam kisah ini kita boleh melihat kekuasaan Allah dan bukti kewujudan Allah itu sendiri. Dan surah Ghafir ayat 78 Allah berfirman dan maksudnya, kami utuskan kepada kamu sebelum kamu rasul-rasul, dan ada yang kami ceritakan kepada kamu dan ada yang tidak kami ceritakan. Antara kisah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim. Jadi Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dengan menggunakan kebijaksanaan yang Allah ilhamkan kepada beliau. Kisah ini diceritakan pada surah Anbiya ayat 58 hingga 69. Ayatnya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi ketika kaumnya keluar, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ini menjadi berketul-ketul. Lahum la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka pulang dan mereka bertanya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan sehingga berketul-ketul? Agar ia tidak boleh disambung semula. Nabi Ibrahim hancurkan sehancur-hancurnya kecuali yang paling besar, berhala yang paling besar. Dan ayat seterusnya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukannya terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ia termasuklah orang-orang yang zalim. Kemudian qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kami, iaitu namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka berkata, datangkanlah kalian dan kumpulkanlah di hadapan manusia agar mereka menyaksikan. Jadi inilah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, agar manusia dikumpulkan, agar Nabi Ibrahim mudah untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Kemudian ayat seterusnya, mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, adakah kamu yang melakukannya kepada Tuhan-Tuhan kami? Dan Nabi Ibrahim berjawab,
Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim berkata, bahkan dialah yang melakukannya, dia yang paling besar. Kan? Tanyakanlah jika mereka dapat berbicara. Jadi Nabi Ibrahim, motif Nabi Ibrahim tidak menghancurkan berhala yang paling besar, agar Nabi Ibrahim boleh menunjukkan kepada kaumnya bahawa berhala yang paling besar inilah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Kemudian pada ayat seterusnya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka kembali kepada kesedaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka lalu berkata, kamu Ibrahim pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi Nabi Ibrahim pun menjawab, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada kamu dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Jadi dengan kisah ini Nabi Ibrahim ingin menyedarkan kepada kaumnya bahawa berhala ini tidak mampu berbuat apa-apa dan mereka sendiri tahu akan hakikat tersebut. Dan seterusnya, kaumnya yang tidak mahu menerima dakwah Nabi ini ingin bakar Nabi. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dan kalian tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian orang-orang yang melakukan. Jadi mereka ingin bakar Nabi Ibrahim. Namun Allah yang maha berkuasa telah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan Allah berfirman, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wassalaman ala Ibrahim, dan salam sejahtera lah atas Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun terselamat daripada bakaran. Bayangkan, seorang boleh terselamat daripada bakaran tanpa hangus sedikit pun. Dan Allah lah yang satu-satunya mampu melakukan sedemikian. Jadi di sini kita dapat melihat bukti kekuasaan Allah, kan? Allah itu amat berkuasa. Allah mampu untuk melakukan apa-apa sahaja. Jadi dalam ibrah kisah Nabi Ibrahim ini kita dapati bahawa Nabi Ibrahim amat bijak dalam menyedarkan kaumnya bahawa Tuhan yang mereka sembah tidak mampu berbuat apa-apa, hingga kaumnya sendiri tidak boleh menyangkal fakta tersebut. Dan Allah juga menunjukkan kekuasaannya dengan menyejukkan api agar Nabi Ibrahim terselamat daripada dibakar oleh kaumnya sendiri. Kisah yang seterusnya yang kita boleh dapati dalam Al-Quran adalah kisah yang amat terkenal, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Iaitu Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, sekumpulan pemuda yang lari daripada kaumnya yang menyembah berhala dan mereka ingin menyelamatkan iman mereka. Lalu mereka bersembunyi dalam sebuah gua bersama seekor anjing. Kan? Pada surah Al-Kahfi ayat 10 Allah berfirman, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi mereka demi menyelamatkan akidah mereka, mereka berlindung dalam gua dan Allah dengan kekuasaannya menidurkan mereka selama beratus tahun, kan? Dan apabila mereka bangun, mereka menyangka bahawa mereka hanya tidur dalam sehari atau setengah hari. Dalam kisah ini kita boleh melihat kehebatan Allah, kan? Kepada orang-orang yang ingin menjaga akidah mereka. Bagaimana mungkin manusia tidur selama beratus tahun tanpa makan dan minum dan boleh bangun dalam keadaan sihat.
Jadi bukti kekuasaan Allah amat terlihatlah dalam kisah ini, kan? Dan kisah ini juga boleh mengukuhkan akidah kita dengan melihat bagaimana Allah melindungi mereka yang menjaga akidah, kan? Jadi banyaklah ibrah yang kita boleh dapat dalam kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yang kita boleh jadi tauladan dan sekaligus mengukuhkan akidah kita sebagai seorang Muslim apabila kita betul-betul merenung dan mengambil iktibar. Metodologi Al-Quran yang seterusnya untuk mengukuhkan akidah kita adalah ayat yang menceritakan tentang ciptaan Allah dan kejadian alam yang bertepatan dengan kejadian sains. Ini bermaksud Allah menurunkan ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian yang Allah ciptakan, dan kini kita boleh buktikan ayat-ayat itu dengan sains. Contoh yang pertama adalah penciptaan manusia, iaitu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Ayat yang lain yang kita boleh dapati adalah pada surah Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Jadi kini pada setelah beratus ribu tahun, ahli biologi telah menemukan bahawa manusia terjadi daripada gabungan sperma dan ovum, iaitu air benih yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Dan gabungan ini membentuk zygote, seterusnya membentuk embryo. Embryo adalah alaqah, iaitu darah beku yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jadi Allah dah sebut dah alaqah selama 1400 tahun dahulu. Dan ia dibuktikan kini bahawa memang benar penciptaan manusia itu bermula dengan alaqah. Kan? Penemuan ini adalah ditemukan oleh para ilmuwan barat yang berlaku pada tahun 1940. Namun, proses itu telah diceritakan dan tertulis dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang dahulu. Jadi di sini menunjukkan bahawa sebelum sains dan teknologi ada, Allah dah ceritakan semuanya dalam Al-Quran. Dengan penemuan ini sebenarnya telah mengislamkan ramai para ilmuwan, kerana mereka dapat buktikan bahawa apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Jadi bermakna Allah itu benar-benar menciptakan kita dan Allah itu benar ada. Contoh ayat tentang kejadian alam yang bertepatan dengan kejadian sains yang kedua adalah pada surah Al-Anbiya ayat 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan Dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya berdiri terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Okay, jadi dengan setelah bertahun-tahun adanya teknologi dan sebagainya, para saintis menemukan bahawa planet-planet mengelilingi matahari pada garis peredaran sendiri. Dan ia dapat fakta ini telah membuktikan bahawa ayat Al-Quran tadi itu benar, kan? Allah dah sebut dah sejak zaman Rasulullah lagi bahawa bulan dan bintang itu beredar di tempat edaran masing-masing, iaitu pada orbit masing-masing, kan? Sedangkan ketika Al-Quran diturunkan adalah ketika manusia tidak mempunyai teleskop seperti hari ini, atau tidak ada teknologi, bahkan tak ada siapa yang pernah terbang ke angkasa lepas, tidak ada roket dan sebagainya, kan? Dan manusia ketika itu belum terdedah dengan pengetahuan fizik, astronomi yang moden. Jadi ia menjadi bukti yang kuat dan kukuh bahawa Al-Quran ialah kalam Tuhan yang menciptakan.
Tidak ada yang boleh menceritakan kepada kita melainkan Tuhan yang menciptakan itu sendiri. Contoh yang ketiga, bagi ayat tentang ciptaan Allah dan kejadian alam yang bertepatan dengan kejadian sains adalah pada dua laut yang tidak pernah menyatu. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang ini asin lagi pahit. Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kita juga boleh dapati pada surah Ar-Rahman ayat 20 hingga 19. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi, ayat ini menceritakan kepada kita bahawa ada dua laut, yang satunya asin dan satunya segar, bertemu dan ianya tidak bercampur. Allah lah yang berkuasa membuat pembatas di antara kedua laut tersebut. Bahkan dengan mata kita sendiri kita dapati warna kedua laut itu berbeza. Yang satunya sedikit cerah, yang satunya lebih gelap. Dan sains telah menemukan bahawa lautan Atlantik dan lautan Pasifik mempunyai ketumpatan dan komposisi kimia, tahap kemanisan dan kualiti lain yang berbeza. Inilah yang membentuk penghalang di antara kedua-duanya dan menjadikan kedua lautan ini sukar untuk bercampur. Jadi, Al-Quran telah sebut, sedangkan Rasulullah tidak pernah berlayar. Bagaimana Rasulullah ingin tahu bahawa ada dua laut yang tidak menyatu? Jadi benarlah Allah lah yang menurunkan. Ini menjadi bukti yang kukuh dan amat terkesan kepada mereka yang mengkaji sendiri dan mereka yang melihat sendiri. Kita juga boleh melihat bukti kewujudan, bukti kekuasaan Allah pada dua laut yang tidak menyatu ini. Jadi terdapat banyak lagi sebenarnya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang alam kejadian, dan hari ini sains juga membuktikan. Jadi benarlah Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kita dapati Al-Quran telah membuktikan bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa dan tiada yang sebanding dengannya. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridai Allah. Allah berfirman pada surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kita haruslah menggunakan Al-Quran untuk menjadi rujukan dalam berdakwah ataupun dalam mengukuhkan keimanan kita dan mencari kebenaran, kerana dalam Al-Quran ada metodologinya sendiri, dan ianya akan menyedarkan sesiapa sahaja yang membacanya dan ingin mencari kebenaran di dalamnya. Tapi kita haruslah membuka hati kita, membuka akal fikiran kita untuk terima apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.